ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Tadkanah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Bada Islam ghariban wa sya'uru ghabiban kama bada'a fatuba dal ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan dagang ataupun asing, dan dia akan terus menjadi asing, dan berbahagialah kepada orang yang asing. Alhamdulillah. Yang hormati Fadil tuan-tuan imam kita, tak lupa juga Fadil Tuan Bilal, kemudian Tuan Siap urusi masjid, jawatan kawasan masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan diri dan syukur Allah Ta'ala kerana kita dapat bersama pada malam ini untuk kita memudahkan kita sambung kuliah kita lah. Jadi malam ni kuliah terakhir sebelum Ramadan, betul . Jadi tak lama lagi kita nak masuk Ramadan. Lepas tu kita Syawal, lepas Syawal nanti puasa 6. Puasa 6 baru sambung semula. Tu kalau dipanjangkan umur lah, murahkan rezeki Allah Ta'ala insyaAllah. Jadi malam ni sambung muka surat apa tuan? 173. 173 Penggan kedua berkenaan dengan solat istikharah. Betul tak? Okey. Kita masih lagi dalam pembahasan bacaan qabliyah subuh dan solat sunat istikharah. Solat istikharah. Istikharah ni maksudnya meminta petunjuk lah daripada Allah Ta'ala. Qala musannifun Allah Ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Telah berkatalah oleh musannif atau pemgarang kitab yang telah menyampaikan ilmunya dalam dua negara, itulah dunia dan juga akhirat. Apa kata musannif tuan-tuan pengarang? Berkenaan dengan solat istikharah pula, ianya adalah sabit. Sabit makna tetap. Sabit makna tetap lah. Sabit tu bukan sabit yang kita gunakan untuk potong rumput tu, bukan. Sabit tu. Sabit ni bahasa Arab. Sa alif bata. Sa alif bata makna sabit, tetap. Di dalam Sahih Bukhari muka surat 183 juzuk 11 daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah yang berbunyi, Rasulullah SAW mengajarkan kami menunaikan solat istikharah dalam segala urusan kesemuanya, seperti baginda mengajarkan kami Al-Quran. Nabi kata Rasulullah mengajar, sahabat kata Rasulullah mengajarkan para sahabat menunaikan solat istikharah dalam segala semua urusan, sama seperti baginda mengajar Quran kepada para sahabat. Kemudian baginda bersabda Nabi, apabila salah seorang di kalangan kamu ingin melakukan sesuatu urusan, maka hendaklah dia menunaikan solat 2 rakaat selain daripada solat fardu. Kemudian baginda melafazkan, maksudnya ini doa lah, doa istikharah kan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan daripada ilmumu. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, dan kekuasaan daripada kekuasaanmu. Wa astaqdiruka bi qudratika, dan sebahagian daripada kurniaanmu yang agung. Sesungguhnya engkaulah yang paling berkuasa, sedangkan aku tidak mempunyai kuasa. Fa innaka taqdiru wala aqdiru wa ta'lamu wala a'lamu. Bahasa Arab inilah. Sungguhnya engkau lah yang maha berkuasa, sedangkan aku tak punya kuasa. Dan engkau maha mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui yang ghaib. Wa anta 'allamul ghuyub. Anta anta 'allamul ghuyub. Engkau mengetahui perkara yang baik. Kemudian ya Allah, apabila sekiranya perkara itu baik bagiku, bagi agamaku, kehidupanku,
di dunia maupun akhirat, maka dikau tentukanlah semua itu untukku. Allahumma in kunta ta'lamu anna hazal amra. Kat situ tak ada tulis kan? Tak ada tulis. Tak payah cari. Cari tak jumpa. Tak ada memang. Dia kita memang akan hafalkan doa tu. Allahumma in kunta ta'lamu anna hazal amra khairul li fi ma'ashi wa akibatul amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik fi. Ya Allah, Ya Allah, bila sekiranya perkara ini baik bagiku, bagi agamaku, fi dini wa kehidupanku, wa ma'ashi fi dunya wal akhirah, maka dikaulah tentukan semua itu bagiku. Wa ajlihi faqdurhu li wa yassirhu li. Dan apabila sekiranya perkara itu tak baik bagiku, wa in kunta ta'lamu anna hazal amra syarrun li, jahat ataupun tak baik pula, fi dini wa ma'ashi wa akibatul amri ajlihi fasrifhu anni wasrifni anhu faqdur li khaira haitsu makana summa barik li fi. Macam itulah dia punya dalam bahasa Arabnya. Kalau tak tahu dalam bahasa Arab itu, bacalah dalam bahasa Melayu. Dan biasanya tuan-tuan, istikharah ni biasanya dibuat oleh orang nak kahwin. Orang nak kahwin, nak menikah, dia ada pilihan ada 2-3 pilihan. Dia pun poning macam mana nak pilih ni. Nak pilih yang calon ni cikgu ke, yang calon ni ustazah ke, yang calon ni tu orang kata kerja kilang ke, betul tak? Yang kalau calon ni tu lawyer ke, banyak nak calon ni. Sampai 10 calon ni. Pedih calon ni. Jadi dia pun poning mana satu nak pilih. Nak pilih ustazah ke, nak pilih cikgu, betul tak? Sonyo pun tu apa hal tu kan? Jadi pilihlah, buatlah sembahyang istikharah. Ni biasa sembahyang istikharah ni. Okay. Dia sebenarnya bukan dalam bab jodoh je, nak pilih jodoh je. Dalam bab-bab lain pun boleh juga. So mana kita banyak pilihan, so buatlah sembahyang istikharah. Kerana pilihan Allah Ta'ala ni sebenarnya lebih tepat dan lebih baik pada diri kita lah berbanding dengan pilihan kita sendiri. Kita ni kadang pilih tengok lawa. Lawa kan, handsome ni. Kalau lelaki tu handsome, aku nak pilih handsome lah. Okay. Ni ada macam pelakon pun kan. Ni ada rupa macam Anwar Zain kata. Anwar Zain ni lawa ni kan, handsome, duit pun banyak, kereta pun besar kata. Pilih ni lah. Yang ni miskin, tak nak pilih lah. Okay. Yang ni ustaz tapi duit tak ada kata. Ustaz duit tak ada. Yang ni bukan ustaz tapi gaji besar, kereta pun besar, menjalan. Jadi dia pilih itu berdasarkan pada nafsu dia, bukan pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biar Allah Taala yang pilih. Kan? Baik So kita lihat muka surat tadi, kemudian nombor 76. 76 tu ada kaitan tak? 76 ada? Tak ada. 78. 76 bawah tu tak masuk kan? Dia ada kaitan. Ada kaitan? Kaitan dengan istikharah kan? Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar seperti nyatakan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, surat 185 juzuk 11 menyatakan apabila seorang melakukan solat istikharah kepada Allah setelah melakukan sunat ratibah zuhur. Sunat ratibah zuhur, sunat yang mengiringi solat zuhur lah, sama ada qabliyah ataupun ba'diyah kan. Kemudian maghrib ataupun yang lainnya, ataupun setelah melaksanakan solat sunat mutlak sama ada 2 rakaat atau lebih, maka perbuatan itu dianggap sudah memadai. So maknanya dalam solat sunat biasa pun tuan, kita boleh kata bila habis solat tu kita doa istikharah. Boleh? Walaupun kita tak spesifik kita solat untuk solat istikharah. Kita hanya solat kata qabliyah ataupun ba'diyah saja.
Lepas habis qabliyah ba'diyah tadi, kita niat, kita doa dengan doa istikharah. Boleh. Kata Imam Nawawi lah. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, seperti nyatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Okey. Ulang balik, apabila seorang melakukan solat istikharah, doa istikharah kepada Allah setelah melakukan sunat ratibah zuhur, maghrib ataupun yang lainnya, ataupun setelah melakukan solat sunat mutlak sama ada 2 rakaat ataupun lebih, maka perbuatan itu dianggap sudah memadai. Sudah memadai, bolehlah macam tu. Akan tetapi ianya mempunyai beberapa pertimbangan. Dia kata, cuma ada beberapa pertimbangan lah, semua tak dinyatakan apa pertimbangan di sini. Dan secara zahirnya, apabila seorang itu meniatkan solat sunat dan berdoa dengan doa istikharah, dengan begitu dia boleh dikira telah melakukan istikharah. Dia dikira boleh melakukan, ataupun orang yang dikategorikan juga telah melakukan istikharah. Tetapi dengan syarat dia niat, lepas tu dia baca doa istikharah tadi. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qadrika wa as'aluka min fadlikal azim. Tadilah kan, fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqitul amri ajli wa ajli, sampai habislah. Bacalah sampai habis. Tapi dengan syarat hafallah doa tu. Kalau tak boleh, cakaplah bahasa Melayu. Okey. Bukan muatalah tak faham pun, muatalah faham. Baik. Meskipun solat sunat dilakukan itu adalah solat sunat zuhur qabliyah ataupun ba'diyah. Hal ini berbeza apabila dia tidak meniatkannya. Hal ini berbeza apabila dia tak niatkan. Semana misalnya dia niat juga lah. Saya tidak menemui perkataan ini nakalkan oleh Ibnu Hajar daripada Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar dalam bab doa istikharah. Akan tetapi saya menemui dalam kitab Al-Azkar cetakan Dalil Fikri yang disunting oleh Al-Humusi. So maknanya kitab Azkar ni pun banyak juga cetakan dia. Banyak cetakan. Ada cetakan yang ada nyatakan bab ini, perkara inilah. Ada yang ada kitab Azkar juga tetapi tak dinyatakan. Azkar maknanya zikir-zikir. Zikir-zikir lah. Yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Saya ada kitabnya yang Arab pun ada, yang terjemahan pun ada. Arab pun ada. Yang Arab tu dia nipis sikitlah Arab. Yang terjemahan dia punya dah besar. Sebab nak terjemah kan. Nasnya berbunyi, apa nasnya tuan-tuan? Para ulama menyatakan disunatkan bersarah pada solat dengan doa-doa yang telah disebutkan. Solat itu boleh dilakukan pada solat sunat yang biasa. Dan secara zahirnya dalam sunat rawatib, sunat tahiyatul masjid dan pada solat sunat yang lainnya. Pada solat sunat yang lainnya menyatakan bahawa dibolehkanlah, diharuskan. Tapi kalau kita nak khusus ya ataupun spesifikkan untuk solat istikharah saja, buat baik juga, baik juga. Buatlah waktu lain lah, pada masa lain. Dan biasanya orang solat istikharah ni biasanya time nak tidur. Time nak tidur kan. Itu biasanya istikharah ni. Biasanya waktu malam lah. Biasa begitu. Dan digalakkan buat banyak kali, jangan hanya sekali saja. Malah tahu malam pertama tu buat istikharah, nampak muka ustazah. Malam kedua tu dah nampak muka cikgu pula. Malam ketiga dah nampak yang kojo kilang pula. Mana satu ni? Dah poning kepala tu. Kalau macam tu tak payah kahwin lah dia. Ataupun pilih 3-3. Pilih 3 lagi. Golak kita siap. Baik, boleh? InsyaAllah. Kemudian tuan-tuan, ada sambungan terjemahan tu. Jauhkanlah aku darinya dan berikan aku kebaikan di mana sahaja wujudnya, dan relakanlah ia untukku. Kemudian seorang itu boleh menyebut akan hajatnya. Boleh sebut hajatnya. Kemudian ada 27 bawah. Ada lagi tuan-tuan bawah lagi. Panjang ni pembahasan kita ni. Adapun mengenai solat sunat istikharah 2 rakaat. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, apa kata dia? Imam Nawawi menganjurkan dalam melakukan solat istikharah 2 rakaat itu dengan membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Ikhlas pada rakaat yang kedua. Rakaat pertama kita baca Qul ya ayyuhal kafirun selepas surah Fatihah.
Pada rakaat kedua kita baca Qul huwallahu ahad selepas surah Al-Fatihah. Tuan guru kami menyatakan dalam syarah At-Tirmizi, saya tidak menemukan dalil mengenai hal ini. Mungkin hal ini disandarkan kepada 2 rakaat sunat subuh qabliyah ataupun ba'diyah maghrib. Mungkin hal ini disandarkan ataupun dikaitkanlah dengan 2 rakaat sunat qabliyah subuh ataupun ba'diyah maghrib. Seterusnya beliau menyatakan bahawa kedua surah tersebut punya beberapa kesesuaian kerana keduanya mengandung keikhlasan dan juga tauhid. So kenapa digalakkan kita baca Qul ya ayyuhal kafirun? Kan biasa bila sunat kan digalakkan kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu kita ada sunat digalakkan baca Qul huwallahu ahad pada rakaat kedua. Kenapa? Kerana di situ terdapatnya keikhlasan dan juga tauhid, ketauhidan kepada Allah Ta'ala. Ianya adalah sesuatu yang diperlukan bagi orang yang membuat pilihan. Sesuai sangatlah bagi siapa yang nak buat pilihan, sama ada pilihan A, pilihan B atau pilihan C. Okey. Tapi yang penting yang tiga-tiga nak pilih tu baik. Tapi kalau daripada 3 tu ada memang jelas perangai dia tak elok, tak payahlah masukkan dalam syarah tu. Tak payah masuk lah, apa nak masukkan. Jadi yang pilih yang baik je lah. Masuklah. Boleh tak ni? Itu lelaki lah. Perempuan ada yang punya cara lah. Perempuan dia tahu lah. Betul tak? Perempuan pun syarah juga, bukan lelaki je. Perempuan pun boleh syarah. Salah, memang digalakkan. Memang digalakkan. Nampak? Kemudian Tuan Guru kami menyatakan termasuk ayat-ayat menjadi yang sesuai dibaca bagi kepentingan tersebut adalah seperti ayat surah Al-Qasas ayat 68 dan surah Al-Ahzab ayat 36. Saya tak ingatlah apa ayat dia. Tuan-tuan boleh cek sendirilah. Cek sendiri tuan-tuan. Ayat Qasas 68, Al-Ahzab 36. Pada pandangan saya, dia kata pengarang ni ataupun syarah ni, yang paling utama adalah pada rakaat pertama kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Dan ditambah pada ayat 68 tadi, surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 68. Apa ayat tuan-tuan? Siapa ingat? Tak ingat? Surah Al-Qasas ingat tak? Tak ingat? Tak ingat, tak apalah, saya pun tak ingat. Sebab kat sini, kat handset satu ni dia tak ada yang Qurannya. Quran sini tak ada. Yang ada Quran kat situ. Yang handset tu. Kat sini tak ada Quran. Tak ada Quran yang 30 juz tu tak ada. Sebab kita boleh download sebenarnya, boleh download pada internet. Boleh download, masukkan kita punya tu kan. Kita boleh cari lah. Sekarang ni teknologi sekarang canggih kan, type je perkataan tu terus dia Google, dia cari terus, bukan Google lah tapi dia punya aplikasi dia memang ada aplikasi dia, download pada internet daripada Play Store kan, Play Store tu boleh download lah. Tu sebab kadang-kadang orang tak bawa Quran, orang buat handset je. Kalau ada manja apa-apa kan, mana Quran, orang tak bawa, habis mana tu kat handset ada gitu, kat handset ada Quran 30 juz. Ayat 68 dan Azab ayat 36. 68 dan 36. Jumpa? Tak jumpa? Okey. Saya pun cari juga, sama-sama cari. Dia bergantung pada internet. Internet laju cepat dapat, internet lambat berjanggut menunggu dia. Okey, Rabbana atihim, betul kan? Ayat 68. Rabbana atihim dhifaini minal azab wal anhum la'nan kabira. Wal anhum la'nan kabira. Surah dia. Rabbana atihim dhifain. Ya Allah Tuanku,
Datanglah kepada mereka itu 2 kali ganda, fine, 2 kali ganda minal azab, daripada azab. Wal anhum, dan laknatlah mereka laknan kabira, akan sebagai laknat yang besar, akan sebagai laknat yang besar. Surah Al-Qasas ayat, betul lah. Oh, itu surah itu surah Azab 68. Al-Qasas apa ya? Wayakdir lah ayat tu lah. Okey, ayat tu. Khiyarah. Okey. Okey, tu ayat dia lah. Nanti boleh cek lah. Tuan-tuan, habis. Terusnya kita lihat orang kata menjiwai bacaan. Menjiwai bacaan. Siapa yang baca Quran sama ada dalam solat maupun di luarnya, disunatkan baginya memikirkan kandungannya dan juga memahami maknanya. Siapa saja baca Quran, mesti kita kalau boleh tadabbur. Istilah kita tadabbur lah. Mana tadabbur? Memikirkan maknanya, bukan hanya sekadar membaca saja. Kerana banyak kalau kita yang hanya sekadar membaca saja, sedangkan makna tak tahu. Apa makna ihdinas siratal mustaqim? Tak tahu Ustaz, tak benda tak. Sedangkan ihdinas siratal mudah aja, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat akan mereka itu. Kan senang kan? Jadi kena hafalkanlah. Sikit sebanyak kena hafalkan. So mana kita kena tahu maknanya. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita punya bila kita solat itu, kita menghayati makna tadi dan menjiwai, serta dapat menambahkan khusyuk kita dalam solat. Dapat khusyuk. Tidak hanya sekadar menuturkan di mulut saja, di bibir saja. Memanglah segi pahala, memanglah ada. Kan? Satu huruf saja dah pahalanya 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tak kata satu alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf dan lam satu huruf dan mim pun satu huruf. Betul tak? Bayangkanlah kita baca surah Fatihah, kan banyak pahala dia. Jadi jangan hanya sekadar membaca, tetapi paling tidak pun kita memikirkan maknanya dan tadabbur. Baik, kemudian disunatkan juga baginya membaca Quran secara tertil, baik dan juga perlahan-lahan. Macam mana tertil? Baik dan juga perlahan-lahan, serta memikirkan maknanya lah satu persatu. Kalau imam tu baca ayat, kita kena dengar apa yang dia baca, dan menghayati apa yang mana yang dia baca. Itu sebabnya bila imam baca ayat ataupun Fatihah, jangan baca laju pun lah. Makmum pun tak sampai nak fikir makna apa makna tu. Kenapa laju sangat? Macam lipih kudung dia baca kan, mencanak-canak macam. Jangan tarawih pun itulah. Jangan jadi seperti yang Indonesia, apa tarawih berapa tu? Berapa minit tu? 20 rakaat ni? 7 minit. Memang laju tu dah. Macam perlu macam pelasit. Pelasit. Dia laju daripada pelasit. Pelasit kata aku pun tak laju macam tu dia tu. Dia lagi laju kan. Tak ada tomat ni lah langsung tuan-tuan. Memang laju betul. Jadi tuan-tuan kat sini alhamdulillah kesimpulan nak faham kan. Tak ada rawak macam tu. Baik. Hal ini telah dijima' oleh para ulama. Mengenai hal ini Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, dia kata auzid alaihi warattiril Qur'ana tartila. Auzid alaihi, ataupun tambahkan olehmu atasnya, dan bacalah oleh kamu Quran tadi secara tertil. Warattil Qur'ana tartila. Bacalah Quran tu secara tertil, maknanya secara perlahan-lahan, satu-satu kan. Jangan terlampau laju dan jangan terlampau perlahan sangat pun tak boleh juga. Baca pula macam qari musabakah tu. Kan jadi imam tarawih tapi baca macam qari musabakah. Dengan dia punya taranum dia, dengan hijaznya, nahawan apa benda lah bilang tu kan. Di imam makmum pun ni bila nak habis ni imam ni. Lah lama bona pula. Okey. Bacalah dengan bacaan yang sesuai lah. Jangan terlampau laju dan jangan terlampau perlahan. Baik. Kemudian Imam Ar-Raghib dalam kitabnya bernama Al-Mufradat menyatakan bahawa membaca secara tertil adalah mengucapkan kalimat daripada mulut secara mudah dan tepat, iaitu mengeluarkan huruf daripada makhrajnya yang sebenar. Makhraj dia lah.
Tengok huruf tu huruf apa. Huruf sama ada di ujung lidah ke, kan, di pangkal lidah ke, tengah-tengah ke, huruf halkum ke, huruf orang kata keluar daripada hidung ke, khayshum, keluar daripada hidung, kan, ajaf, rongga, kan banyak ada punya tu, kan. Ada huruf yang di tepi, di bahagian tepi bibir, kan, mulut kita tu, huruf apa tu, huruf dot, kan. Nabi saja yang paling fasih dalam menyebut huruf dot. Kita tak sampailah sebagaimana yang fasih yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memulakan huruf daripada makhrajnya yang benar. Sama ada huruf tu tebal ke, kan, tafkhim ke. Tafkhim mana tebal, takhfif maknanya ringan. Lepas tu tengok huruf tu dengung ke tak berdengung. Huruf tafashi. Apa huruf tafashi? Pernah dengar tak huruf tafashi? Berhemburan. Bila sebut tu berhemburan. Huruf apa? Shin. Shin. Sa termasuk tafashi juga. Huruf sa. Huruf safir. Sod. Aus. Dia kata safir lah. Safir. Kan ada dalam tajwid tu. Saya dah lama tak ingat tu, tapi benda tu saya pernah alami lah, benda kita pernah melalui semua, kan. Sekarang ni saya tak ada ngajar Quran sebab lebih fokus ngajar kitab je. Ngajar kitab je. Yang guru Quran ramai, kan. Kat sini pun ramai guru Quran. Memang. Baik, seterusnya tuan-tuan, mengenai tuntutan berfikir dengan ayat yang dibaca, Allah Taala firman dalam Quran, dia kata, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Liyatazakkara ulul albab. Ayat 29 daripada surah mana tu? Surah As-Sad. Apa maksudnya tuan-tuan? Kitabun, kitab. Ini kitab. Anzalnahu ilaika. Kami turunkan akannya ilaika kepada engkau ya Muhammad. Mubarakun, yang mengandungi berkat. Mengandungi berkat. Liyatadabbaru, supaya kamu bertadabbur. Liyatadabbaru ayati, supaya kamu bertadabbur akan ayat-ayat yang mana, memikir-mikirkan ayatnya. Waliyatazakkaru, dan supaya kamu mengambil peringatan akan ayat tadi. Ulul albab, bagi orang yang mempunyai akal-akal yang sempurna. Ulul albab, orang yang punya akal yang sempurna ataupun akal yang baik. Jadi Allah Ta'ala menurunkan Quran tu, kan, bukan hanya sekadar kita membaca, malahan kita kena juga tadabbur, memikirkan maknanya. Okey, macam dekat Masjid Negeri pagi tadi ada program untuk muslimat lah, yang Datuk Hafizah Musa tu. Tajuknya tadabbur Quran dia. Tadabbur Quran. Ada perempuan pergi tadi? Muslimat tak ada pergi? Yang Datuk Hafizah Musa pergi tadi ada? Tak ada. Dia lebih pada perempuan lah. Lebih pada perempuan. Tapi lelaki ada jugalah 2-3 korek nampak 2-3 korek yang ramai tu perempuan. Kalau naik kapal tu kira macam sending lah sebelah. Sending sebelah. Lelaki dalam berapa korek? Saya rasa 10 ke lebih, 10 ke. Tak sampai 20 lah. Kan? Perempuan tu saya rasa dalam 80 orang dekat perempuan. Kalau kapal tu memang sengit lah je. Kita ingat macam hari tu Ustaz Abiliu, kan, pernah dengar Abiliu? Okey, dia pun perempuan ramai peminat dia. Perempuan ramai. Kalau dia ceramah tu penuh perempuan dia. Boleh katakan 70% perempuan yang mendengar. Kan 30% lelaki. Tu je. Banyak perempuan. Kalau Ustaz Azhar Idrus yang ramai lelaki. Lelaki yang mendengar. Perempuan kurang sikit. Sebab dia ada soalan-soalan tentang poligami. Soalan-soalan tentang poligami. Akan ada yang bertanya soalan itu. Perempuan dia tak suka nak dengar tu. Bukan perempuan sinilah, perempuan tempat lain. Baik, tuan-tuan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda kepadanya, bacakanlah ayat Quran itu padaku. Dia bertanya, apakah aku perlu membacanya kepada Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW adalah Quran yang diturunkan? Kata Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud, kan? Abdullah bin Mas'ud ini termasuk di kalangan ulama tafsir.
dia termasuk dalam ilmu ulama tafsir. Sama seperti Ibn Abbas. Sama seperti Ibn Abbas. Ibn Abbas kan terkenal dengan ulama tafsir. Dia pada kecil dia memang diakui lah kehebatan ilmunya. Dia termasuk juga Abdullah Ibni Mas'ud tadi. Jadi satu hari Nabi minta supaya Abdul Mas'ud bacakan untuk dia. Nazan tu. Nazan apa? Azan. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Baik. Ustaz Abid Liu kan, dia ni memang dia ni lembut. Dia ni lembut ustaz dia. Kan? Dia ni memang pandailah kalau macam gulungan-gulungan kata susah-susah ni, bawah jembatan ni memang dia rajin pergilah pada orang. Jadi kalau ustaz tu ceramah dia, kan? Orang perempuan ni pada belakang tu dia akan mendahulu ke depan. Dia di belakang tu ramai tu. Ustaz sampai je dia mendahulu ke depan. Kita ke depan ni terpaksa ke tepi. Kita ke depan ni terpaksa ke tepi.
nak bagi laluan ke perempuan tu. Itulah dia aura dia ustaz tu. Kau tak percaya panggil ustaz tu atas sini. Kau tak tengok orang perempuan ramai, kau tak ramai. Lelaki kemungkinan akan dihalau keluar tak. Halau keluar. Dia aku umpan kongka. Betul tak dia main ni? Betul. Saya pun masa ada saya datang itu, saya buat live video kan. Saya pun kena kopung dia perempuan. Saya kena kopung dia perempuan. Dek ramai perempuan tu. Tu kapal masa pun sengit lah kapal. Tenggelam saya tak. Baik, seterusnya tuan-tuan. Aku sekali ingin mendengar bacaan Quran selain padaku. Abdullah berkata, maka aku pun membacakan baginda surah An-Nisa. Apabila tiba pada ayat wa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Surah An-Nisa ayat 1. Apa maksud tentang wa kaifa, dan bagaimanakah iza ji'na min kulli ummatin, apabila kami datang kepada setiap umat itu syahidin bisyahidin. Apa maksud syahid ni? Rasul. Wa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahid, dan bagaimana apabila kami datang kepada setiap umat itu dengan rasul, wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami mendatangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu, sebagai saksi terhadapmu. Kerana Nabi SAW di akhirat besok, Nabi akan menjadi saksi di atas umat-umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan bila dibaca ayat tadi tuan-tuan, siapa yang baca tuan-tuan? Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud. Dia baca ayat tadi pada Rasulullah SAW. Kerana Nabi suka nak dengar daripada para sahabat yang baca. Bukan Nabi tak tahu pun, Nabi tahu. Semua Al-Quran cuma dalam kepala Rasulullah SAW. Tapi suka sangat Nabi nak dengar sahabat baca. Lalu bila dibaca sampai pada ayat tadi tuan-tuan, lalu baginda Nabi SAW sabda, dia kata yakfi. Dia kata cukuplah. Kan berhenti. Kif berhenti. Maka aku melihat baginda bercucuran air mata. Nangis Nabi lah bila baca ayat tadi tuan-tuan. Masya-Allah. Dan diriwayatkan juga daripada Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, adalah Nabi SAW melakukan qiyamul lail dan membaca satu ayat hingga ke subuh pagi. Nabi baca satu ayat sampai ke subuh. Masya-Allah tuan-tuan. Apa ayat dia? Dia ayat dia, in nu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizur hakim. Maksudnya tuan-tuan, in tu'azzibuhum, maka jikalau kamu azab mereka, fa innahum ibaduk, maka sungguh yang mereka itu hamba engkau ya Muhammad, ya Allah, hamba engkau ya Allah. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau ampunkan bagi mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, maka sungguhnya engkau ya Allah, engkaulah ya maha aziz, maha gagah, lagi maha bijaksana. Satu ayat tuan-tuan yang dibaca oleh Nabi berulang-ulang kali. Ni nak nyatakan bahawa tentang Nabi seolah macam merayu pada Allah Ta'ala lah, supaya janganlah diazab umat baginda Rasulullah SAW. Itulah sifat yang ada kepada Nabi. Itu sebabnya Nabi tuan-tuan bila nak wafat, Nabi kata ummati. Nabi tak kata zauji, isteriku, tak ada Nabi kata macam tu. Ataupun Nabi tak kata mali, mana hartaku. Mali mana hartalah, hartaku aku. Nabi tak cakap macam tu. Nabi kata ummati, umatku. Dasarkan pada keterangan ini jelaslah kepada kita bahawa bacaan Quran ini memerlukan kepada pemerhatian tentang maknanya. Sikit lagi cara bacaan pada solat yang tertinggal atau qada. Apabila seorang itu mengqadakkan solatnya yang tertinggal, sama ada solat malam ataupun siang, dan apabila dilakukannya pada malam hari, maka dia mesti menjaharkan bacaannya. Kalau seorang tadi mengqadakkan solat tertinggal, sama ada solat tertinggal tadi, sama ada solat tu solat malam ataupun siang, tapi dilakukan pada malam hari. Contohnya dia qada, Nabi qada sembahyang zuhur, tapi dibuat qada tu di malam hari.
maka dia mesti menjaharkan bacaannya, mesti menguatkan kan bacaan dia. Sebaliknya, apabila dia mengqada solat yang tertinggal di siang hari, maka dia mesti memesirkan bacaannya, melainkan solat subuh. Melainkan solat subuh, ia mesti dijaharkan secara mutlak, sama ada diqada pada malam ataupun siang hari. So maknanya kalau kita buat sembahyang qada tu siang, dan kita qada tu sembahyang isyak, kita qada sembahyang isyak, ganti sembahyang isyak lah yang tertinggal ke mungkin apa semua kan. Sepatutnya kan kita kena baca. Kalau isyak kan secara kuat kan. Tapi disebabkan waktu siang kita buat, maka kita sunat mensirkan, memperlahankan. Kecuali sembahyang subuh. Alasannya adalah kerana solat zuhur dan asar itu adalah dua solat sir. Apabila seorang mengqadakan solat pada waktu keduanya, kan, maka dia mesti mengesirkan bacaannya kerana mengikut kepada hukum asal, al-hukmul asli. Tengok pada hukum asalnya. Walaupun dia buat tu contohnya sembahyang isyak, tapi dia buat waktu zuhur. Hukum waktu zuhur sembahyang dia mestilah disirkan, diperlahankan. Maknanya sembahyang isyak dia buat tu mestilah diperlahankan bacaan dia. Manakala solat maghrib, isyak serta subuh merupakan solat yang dijaharkan bacaannya. Sedangkan maghrib, isyak, subuh kita tahulah memang solat yang dibaca dengan kuat, jahar. Akan tetapi terdapat pengecualian dalam ketentuan ini, iaitulah pada solat subuh. Berkenaan solat subuh tuan-tuan, terdapat satu hadis yang menjelaskan bahawa Nabi SAW pernah mengqada solatnya setelah terbit matahari. Nampak? Rupa-rupa Nabi pun pernah tertinggal solat subuh. Subuh kerja. Nabi buat itu untuk menyatakan, orang kata, syariat juga. Nabi kadang tinggal buat tu untuk jadikan syariat juga. Nampak? Macam Nabi buat, orang kata, sembahyang apa tu, bacaan kunut apa tu, Sawi. Kenapa Nabi buat? Kerana nak jadikan sebagai syariat. Mesti buat macam ni. Kalau macam ni, kena buat macam ni. Betul tak? Dan Nabi juga diriwayatkan pernah, orang kata, terlewat sembahyang asar dalam peperangan menentang Bani Quraizah. Orang Yahudi yang berpaling tadah dalam peperangan Khandaq ataupun dalam peperangan Ahzab. Mereka join sekali dengan orang kafir. Jadi akhirnya mereka dihukum bunuh oleh Rasulullah. Tapi mereka nak pergi tempat tadi, kan, masa tu dah dekat nak maghrib dah. Dah dekat nak maghrib. Jadi akhirnya mereka, Nabi dengan para sahabat sembahyang lewat. Disebabkan nak pergi kepada perkampungan orang Yahudi, Bani Quraizah tadi. Kemudian tuan-tuan, baginda melakukan sebagaimana solat subuh sehari, iaitu baginda membaca secara jahar dan tidak mengecualikannya, iaitu tidak mensirkannya. Sebenarnya Nabi pernah mengqada solatnya subuh setelah terbit matahari. Baginda melakukannya sebagaimana solat subuh setiap hari, iaitu baginda membaca secara jahar dan tidak mengecualikannya, iaitu tidak mensirkan. Kerana biasanya kalau subuh ni memanglah dikuatlah. Diriwayatkan daripada Abu Qatadah daripada hadis yang panjang bahawa beliau pernah melakukan perjalanan bersama dengan Nabi SAW. Dalam hadis tersebut nyatakan bahawa Nabi mewakilkan seorang mengejutkan mereka bagi mendirikan solat subuh. Nabi pernah dalam satu musafir bersama para sahabat, dan Nabi menugaskan seseorang untuk menjadi sebagai tukang jaga lah, mengejutkan orang solat subuh. Kalau di pondok tuan-tuan namanya Haris. Saya mengaji di pondok di Pasar di Aceh dulu, kan. Dia memang setiap minggu tu memang ada ditugas 2-3 orang menjadi Haris. Apa tugas hari ni? Mengejutkan orang tidur waktu subuh supaya cepat bangun. Sebab kita lepas solat subuh mesti ada kuliah sampai pukul 10 pagi, mungkin kuliah direct tu, kan, daripada solat subuh sampailah pukul 10 pagi. Daripada kitab fiqh lah, kitab tafsir semua sampai. Mesti ada Haris. Setiap minggu mesti ada giliran menjadi Haris. Kalau seandainya Haris tertidur, macam mana? Haris tu yang tukang jaga tu tertidur. Ada kadang berlaku Haris tertidur. Kalau Haris tertidur, dia kena qada untuk malam besoknya.
Dia kena ganti malam esok. Malam esok pun dia kena ditugaskan semula. Kenapa? Kan lewat mengejutkan orang. Pernah berlaku begitu. Tapi saya alhamdulillah lah, walaupun saya kena ditugaskan untuk jadi haris, tapi tak pernah pula menjadi macam tu tu. Itu pengalaman tu bila belajar tu. Sampai sekarang pun teringat lagi. Jadi tuan-tuan, dalam hadis sebut nyatakan bahawa Nabi mewakilkan seseorang mengejutkan mereka bagi mendirikan solat subuh. Baginda bersabda, kejutkanlah kami bagi solat kami. Ternyata orang yang pertama sekali bangun adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan matahari itu pada ketika itu dah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matahari dah terbit dah. Rupa kan? Ni bukan sengaja, kan? Bukan sengaja buat begitu. Tapi ialah mungkin adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kan? Benda itu berlaku mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Kemudian Abu Qatarah berkata, maka kami pun bangun dalam keadaan terkejut. Lalu baginda bersabda, naiklah di atas tunggangan kamu. Maka kami terus menaiki tunggangan dan terus berangkat. Rupa-rupanya bila dah jaga tadi, Nabi tak perintah para sahabat semayang. Tak perintah sahabat semayang dulu. Nabi kata, naik tunggangan kamu semua, kita berangkat terus, kata Rasulullah SAW. Lalu mereka pun naik tunggangan berangkat. Dan ketika matahari telah meninggi, baginda pun turun daripada tunggangannya dan menunaikan solat 2 rakaat. Lalu baginda mendirikan solat subuh, mana mengqadha lah, mengqadha semayang tadi. Baginda melakukannya sebagaimana solat subuh yang biasa, iaitulah baginda membaca secara jahar kuat walaupun matahari telah pun meninggi. Nampak kan? Jadi Nabi buat tu, dia dah jadi macam satu syariat. Jadi panduan kepada kita. Kalau Nabi tak buat, tentu para sahabat pun tak boleh tak dapat nak jadikan panduan. Bila Nabi pernah buat, jadi kita tahu lah. Bukan Nabi sengaja buat, tak ada. Bukan sengaja kan? Memang kita kalau boleh, memang janganlah kita sembahyang di luar waktu. Memang tak digalakkan kan? Apalagi nanti ada seksaan pula disediakan Allah Ta'ala kan. Kisah siapa yang sengaja melambat-lambatkan. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata, Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang yang melewatkan solat. Fawailul lil musallin. Kecelakaan bagi orang yang sembahyang. Maksud sembahyang itu orang-orang yang melewatkan sembahyang. Itu disebut dalam kitab tafsir. Baik, insya-Allah tentang akan datang kita masuk permasalahan qada salat ataupun hutang yang tertunggak. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situlah. Sampai itu akan datang insya-Allah sampai semua. Baik, saya buka soalan. Kalau ada soalan, tak ada, saya tutup terus solat Isyak. Ya. Malam hari. Boleh baca secara jahar, boleh baca secara sir. Kan? Dia salat malam ni dia lebih antara hubungan kita dengan Allah sebenarnya. Kita nak dekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca secara kuat pun tak perlu nak kuat sangat sehingga mengejutkan orang kan. Kerana sebenarnya masa tu sebenarnya antara hubungan kita dengan Allah Taala. Kita nak dekat dengan Allah Taala kan. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita munajat lebih benar kan mengganggu orang pula, mengganggu orang yang tengah tidur dan sebagainya. Tapi kalau orang tu memang dia suruh kita, Kang malam Kang kalau bangun Kang kau kejut dan tu lain. Tak apalah, kita jangan kuat supaya kita baca kuat nanti mungkin dia akan terjagalah. Dia terjaga mungkin dia boleh bangun sama-sama semayang. Tapi ada jenis orang kadang dia memang tak suka diganggu. Dia tak suka diganggu kan. Kalau kita baca kuat bona alah macamlah warak bona gitu kan. Macamlah alim bona, macamlah hebat bona. Sampai dia nak tidur pun tak rapik kata. Kan? Sebenarnya kena juga orang kata jaga jangan jadi fitnah pada diri kita. Kita nak dapat pahala sembahyang tadi, tiba-tiba dah orang laknat kita pula. Orang maki haimun dengan kita. Jadi tak guna juga, tahu tak?
bacalah dengan kadar-kadar pertengahan yang sesuai pada diri kita lah, yang mana tidak mengganggu. Kalau isteri kita, kita galakkanlah, kita kojut dia, baca dengan kuat kan. Sebab Nabi pun menggalakkan kalau isteri kita kalau kita bangun dulu, kita renjiskan air pada isteri kita. Kalau dia bangun dulu, dia renjiskan air kat kita. Jangan mengamuk pula kena renjis. Kan apa suruh renjis tadi? Bila renjis marah pula. Jadi langsung tak ada apa-apa. Okey? Kena maklumkan lah. Macam tu. Supaya jangan jadi masalah kemudian kan. Kerana orang kadang dia tak suka diganggu. Sesilapkan diparang dengan kita pula, lain nak cerita kan. Okey. Tapi ada juga kadang-kadang orang tidur berdengkur, mengganggu orang juga. Berdengkur tidur kan. Itu memang mengganggu. Tapi itu sebabnya kalau tuan-tuan kata kita dah faham dah kawan kita ni memang dengkur dia kuat. Jadi kalau pergi mana-mana tu, janganlah tidur dengan dekat dengan dia. Tidurlah jauh sikit. Kalau tak nak diganggu lah. Dan kita pun faham dia main dengkur dia kuat. Badan dia pun tahulah kan. Dia obes sikit kan. Dia obes. Orang obes ni biasalah kalau dia tidur tu memanglah berdengkur dengan kuat. Okay? Kita tak nak dia ganggu, jangan tidur dekat dia. Tidur je jauh. Kalau nak doket juga boleh. Ambil tu, tutup dah telinga tu. Kita tahu buat bangang je macam tu. Sebab tidur pun dia banyak lagu dia. Orang tidur berdengkur ni lagu dia banyak. Macam-macam lagu dia. Sekejap nada dia tinggi, sekejap nada rendah, kan? Sekejap kan mendatar dia punya nada dia, macam-macam nada dia. Okey. Kadang bila dia dah jaga, kita cakap dengan dia, kau dongkur? Tak ada, dia tak ada dongkur. Tadi kau dongkur? Tak ada, mana dia dongkur? Bukti dia rakam dia punya tu. Rakamkan tu suara dia berdengkur tu. Dah bangun kan, sila dengar dia. Baru dia terkejut. Macam-macam bunyi Okey, bisa kan? InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan ma'lum taqabbala husnal halal mubarakatan katsira wasi'an ya fatta ya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana ta'alifin. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din. Allahumma ijma'na hadza jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qabbalallahu minkum.